Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ini kita sambung lagi. Okay, 1.4. Okay, kaitan dengan 1.3, iaitu 1.3 kita belajar mengenai 7 kerajaan alam Melayu, pengenalan dia, okey. Di mana dia bermula, siapa yang mengasaskan, siapa yang memasyhurkan, dan bagaimana ketujuh-tujuh buah kerajaan alam Melayu ini jatuh, merosot dan akhirnya runtuh. Okey. So hari ini kita boleh tengok kerajaan alam Melayu yang tujuh kerajaan ini, okey, adalah berlaku kemasyhuran dia sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Okey, kita contoh yang pertama, okey, pada abad pertama, kerajaan apa? Kerajaan paling awal diwujudkan, okey, kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan, okey, dia sezaman dengan Empayar Rom, okey, Empayar Parsi, Empayar Kushan, dinasti Han. Okey, tengok 1, 2, 3, 4, okey, 4 empayar ataupun kerajaan yang sezaman dengan kerajaan Funan. Okey, pada abad ke-9 pula, abad ke-9 adalah semasa wujudnya pemerintahan Sriwijaya, okey, Angkor dan Champa, tiga buah kerajaan. Okey, sewaktu kerajaan Angkor, Champa dan Sriwijaya ni wujud, okey, bersama-sama dengan mereka, dinasti ataupun kerajaan luar yang wujud juga ialah, okey, Empayar Byzantine, kerajaan Abbasiyah, okey, kerajaan Chola, okey, dinasti Tang, okey, dan juga okey, satu lagi kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor pun sezaman tadi. Okey, tengoklah dia serata dunia lah. Kalau nak tengok peta ni, memang di seluruh dunia ni wujudnya dinasti-dinasti ataupun empayar-empayar ataupun kerajaan-kerajaan yang sama-sama membangun. Okey, pada abad ke-14, iaitu pada kewujudan kerajaan Angkor, Champa, dan Majapahit, pada waktu yang sama juga wujud kerajaan Turki Uthmaniyah, okey, Empayar Mongol, okey, kemudian apa lagi? Kesultanan Delhi, okey, sama-sama wujud, okey, pada abad ke-19. Okey, yang ini tengok secara sepintas lalu, okey, tengok, perhatikan, okey, kerajaan-kerajaan yang wujud sezaman dengan 7 buah kerajaan alam Melayu. Apa dia? Ingat lagi tak? Funan, Champa, Angkor, Majapahit, Sriwijaya, Kedah Tua dan Gangga Nagara. Okey. Next, kita pergi kepada hubungan perdagangan. Okey, hubungan perdagangan yang wujud pada kerajaan alam Melayu ada 3 bentuk. Okey, ada 3 bentuk jenis hubungan perdagangan. Okey. Bila sebut perdagangan, dia melibatkan pedagang, sebab pedagang itulah yang membawa barang-barang perdagangan. Okey. Okey, dalam peta ini ada 3 warna anak panah. Okey, anak panah yang berwarna biru tu menunjukkan pedagang luar ke alam Melayu. Okey, pedagang daripada negara-negara kawasan-kawasan luar datang ke alam Melayu. Tengok sejauh-jauh Alexandria, okey, Tyre, Antioch, Aden, okey, sampailah daripada Guangzhou, okey. Okey, datang ke kepulauan alam Melayu untuk berdagang. Okey, manakala anak panah warna hijau ialah pedagang alam Melayu yang pergi berdagang ke luar kawasan. Okey, tak sejauh dari mana pedagang datang ke alam Melayu. Okey, mereka di sekitar China dan India. Okey, kemudian Palembang, Tuban. Okey, itu sahaja. Okey, mereka tak pergi sampai ke tanah Arab. Okey, tak pergi sampai ke Asia Barat. Okey. Dan anak panah ketiga warna purple, okey, iaitu barangan alam Melayu yang dibawa ke Rom. Okey, orang Rom tak sampai ke alam Melayu, tetapi mereka dapat
barang alam Melayu ni dari mana? Okey, tengok warna purple, okey. Daripada Alexandria, Tyre dan Antioch. Okey, tiga-tiga ni adalah kawasan belah-belah Arab lah, okey. Mereka ambil barang daripada alam Melayu dan dibawa ke Rom. Okey, next. Hubungan keagamaan. Okey. Yang wujud ialah 3, okey, sama macam 3 agama yang utama sekarang, okey. Agama Hindu, Buddha dan Islam. Okey, macam mana penyebaran agama-agama ini boleh datang, boleh dibawa sehingga ke alam Melayu? Okey, siapa yang bawa? Okey, pedagang. Antaranya ialah pedagang. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, agama Hindu, okey, disebarkan di alam Melayu, okey, melalui pedagang, okey, tentera dan golongan Brahmin. Okey, 3 golongan ni, pedagang, okey, pedagang daripada India, okey, datang ke alam Melayu dan dia sebarkan agama Hindu. Tentera satu lagi, tentera bukannya dia orang datang nak berperang, tak ada. Datang atas sebab mungkin sesuatu misi keselamatan, misi keamanan, okey. Kedatang sambil sebarkan agama Islam. Sama juga golongan Brahmin yang memang dihantar bertujuan untuk sebarkan agama Hindu. Okey, golongan Brahmin ialah golongan ahli agama ataupun pendeta. Okey. Okey, kemudian kita tengok agama Buddha pula. Agama Buddha okey, Asoka. Ingat tak Asoka? Pernah dengar kan? Okey. Asoka ini ialah seorang pemerintah semasa dinasti Empayar Maurya. Okey. Nanti dalam tamadun India, dah belajar kan tamadun India? Okey, masa tingkatan 1. Okey. Tamadun Maurya, okey, pemerintah Empayar Maurya iaitu Asoka. Dialah yang melatih ramai pendeta, ramai sami-sami mengenai agama Buddha untuk dihantarkan ke seluruh dunia. Okey, sebarkan agama Buddha. Sebab sebelum ni Asoka dia nak menakluki, okey, dia nak menjajah sesebuah kawasan tu melalui peperangan. Okey, tetapi dia insaf. Okey, dia insaf. Ingat lagi tak perang Kalinga tu? Okey, dia insaf sebab wilayah yang terakhir yang dia dapat takluk ialah wilayah Kalinga di India. Okey, dia walaupun dia dapat takluk wilayah yang paling susah dia nak takluk, tetapi dia rasa sedih sebab hasil daripada peperangan, okey, ramai rakyat meninggal, ramai yang hilang harta benda, okey, beribu-ribu orang. Okey, so daripada situ Asoka dia berhentikan segala bentuk-bentuk serangan fizikal, dia tumpu kepada penyebaran agama Buddha. Okey, seterusnya agama Islam. Agama Islam, okey, di alam Melayu disebarkan melalui pedagang, pemerintah dan juga pendakwah. Okey, pedagang datang terutamanya daripada Arab. Okey, datang dia sambil-sambil berniaga, dia cuba sebarkan agama Islam. Okey, pemerintah ni bila pedagang tadi cuba dia mendakwah para pemerintah, okey, pemerintah itu akan memeluk agama Islam dan pemerintah itu sendiri akan menyebarkan agama Islam. Okey, pendakwah pun sama macam pendeta ataupun Brahmin tadi. Tujuan dia memang untuk memberikan pengetahuan tentang agama. Okey. Kemudian kita tengok hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik kerajaan alam Melayu, okey, paling banyak, okey, macam saya kata tadi, kita tengok anak panah ni. Okey, tengok anak panah warna hijau. Anak panah warna hijau ni menunjukkan dengan siapa kerajaan alam Melayu berdagang. Tengok Arika Medu tu kat mana? Dekat India. Okey, dan Guangzhou tu ialah di China. Okey, sama juga hubungan diplomatik yang wujud di antara 7 alam Melayu ni juga banyak berhubung dengan 2 buah negara ini, iaitu China dan India. Okey, kita tengok satu persatu. China, okey,
secara keseluruhannya, okey, kerajaan Cina sebanyak 1 2 3 4 5 6. Okey, 6 kerajaan alam Melayu yang ada hubungan dengan kerajaan Cina. 6. Maksudnya ada satu buah kerajaan alam Melayu yang tidak terlibat dengan hubungan dengan Cina. Apa tu? Okey, boleh tengok? Boleh teka apa satu yang tak ada kat sini? Iaitu Gangga Negara. Okey, Gangga Negara satu-satunya kerajaan Melayu yang tiada hubungan dengan Cina. Okey. Funan dia mewujudkan hubungan diplomatik dengan China sebab untuk memohon bantuan ketenteraan. Okey, sebab Funan ni dia dapat ancaman daripada tentera Dai Viet. Okey, jadi Funan meminta bantuan daripada China untuk membantu daripada melawan serangan tentera Dai Viet. Okey, Champa pula dia mewujudkan hubungan dengan China sebab dia nak pulihkan hubungan selepas berperang dengan sekutu China iaitu Dai Viet. Dia nak pulihkan hubungan balik. Sriwijaya dia cuba nak dapatkan hubungan rapat dengan China sebab dia nak dapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan serta perdagangan. Sebab persahabatan dan juga perdagangan. Kedah Tua pula dia nak memperkukuhkan hubungan perdagangan, sekadar untuk perdagangan sahaja. Angkor dia nak bersahabat dan dia juga nak berdagang. Majapahit untuk jalinkan hubungan persahabatan. Secara keseluruhannya kebanyakan kerajaan alam Melayu mewujudkan hubungan diplomatik dengan China sebab untuk memperkukuhkan perdagangan, untuk mendapatkan persahabatan. Kenapa sahabat? Bila bersahabat susah nanti diorang akan tolong. Itulah dia punya fungsi sahabat lah. Ini sahabat dalam bentuk hubungan diplomatik. Seterusnya, India. Ada 4 kerajaan alam Melayu yang ada hubungan dengan kerajaan India iaitu Funan, Majapahit, Sriwijaya dan Angkor. 3 lagi tak ada hubungan iaitu Kedah Tua, Gangga Negara dan juga Champa. Funan dia mula mengadakan hubungan diplomatik dengan India sebab nak memperkukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan dengan India. Nak mewujudkan, mungkin di sinilah berlakunya melalui hubungan inilah berlakunya penyebaran agama Hindu. Sriwijaya pula mengeratkan hubungan persahabatan dan hubungan keagamaan. Funan tadi perdagangan dan keagamaan. Sriwijaya persahabatan dan keagamaan. Majapahit persahabatan, Angkor persahabatan. Kita tengok. Ada ya. Kalau Funan untuk perdagangan dan keagamaan, Sriwijaya persahabatan dan keagamaan, Majapahit persahabatan sahaja, sama juga macam kerajaan Angkor. Dah bila sampai sini maksudnya dah habislah. Bab 1 habis. Bab 1 habis. Nanti saya akan bagi latihan pengukuhan ya sebagai ulang kaji awak. Lagipun hari ni last sekolah kan. Dan nanti cuti tahun baru Cina, saya akan sediakan bingkisan cuti. Sebab nanti bab 2 pun sama, kita masih lagi akan belajar mengenai kerajaan alam Melayu, dalam sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. So untuk hari ini itu sahaja. Kita berjaya ya akhirnya habiskan bab 1 sebelum cuti tahun baru Cina. So next kita jumpa dalam bab 2. Bye bye. Assalamualaikum.